Dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, Andy. Ya, kita cukup berbesar hati dapat menerima kehadiran Ustaz Razi, pendakwah bebas dan juga peguam syari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat ya Ustaz? Sihat Andy dan juga ni. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan mukadimah kita sedikit tadi itu daripada kami. Yeah. Tapi kita nak mohon Ustaz sendiri untuk mulakan sedikit berkaitan dengan topik kita hari ini. Baik, isu tentang sabar, isu tentang redha, ianya bermula apabila seseorang manusia itu diuji. Ya. Kita takkan rasa ujian, kita takkan rasa nikmat ujian tersebut bila mana kita tak rasa susah menghadapinya. Kalau orang ajak kita pergi makan benda yang sedap-sedap, takkan kita nak sabar. Kan kita boleh sabar sebelum kita makan tu, tapi sabar yang di situ tak sama sabar orang yang ditimpa ujian, ditimpa musibah. Saya juga beramal sebagai peguam syar'i ni, kadang-kadang kat mahkamah tu ni, kalau kita kata kak sabarlah pasal suami dia nak kahwin satu lagi. Kan? Sabarlah kak. Ustaz pandailah cakap sabar. Yang menahan ni saya yang tanggung ni. Dia yang rasa, dia yang ni. Kita nak cakap macam ni lagi. Yang ini saya nak bincang ni. InsyaAllah. Baik, itulah Ustaz, kalau kita tengok dari mulanya PKP, COVID melanda, bukan saja memberi kesan, memberi cabaran kepada kita dalam aspek kesihatan, malah penularan ini juga memberikan kesan kepada aspek ekonomi, akhirnya pada aspek emosi kita sendiri. Kita mungkin seperti yang Ustaz katakan tadi, mengungkapkan sabar kepada orang yang sedang berdepan kesukaran itu mudah. Sabar, sabar Hani, sabar Hani. Kadang-kadang kita diherdik pula dengan jawapan, kau senanglah cakap nak sabar kan. Bagaimana untuk kita sabar sebenarnya, Ustaz? Okey. Baik. Pertama, tengok apa Nabi SAW sebut. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman ni, dia ajaib. Apa kehebatan orang beriman ni? Dia tak ada buku atau yang menerangkan, melainkan Nabi sebut. Hebatnya kita ni bila mana sekiranya in asabathu sarra, bila mana Allah Taala bagi nikmat, fahuwa syakara, dia syukur. Fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra, bila mana Allah uji dia, ni yang kita tengah sebut pandemik, segala-galanya ni, dan dia sabara, fa huwa sabara, fakana khairan lahu. Itu baik bagi dia. Saya nak bawa contoh tentang sabar ni, satu orang ulama sufi, nama dia Hajjaj. Dia ni orang tengok dia jatuh daripada tempat tinggi. Katalah kita jatuh daripada bukit kan. Kita jatuh sampai bawah tu apa kita sebut? Biasanya kalau tak benda buruk kan semua terkeluar kan. Tapi Hajjaj ni orang tengok dia jatuh tu dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang kena sakit, kena musibah sebut alhamdulillah. Dia bila sampai ke bawah dia nangis. Ulama ni nangis. Maka orang tanya, kau ni gila ke? Selalu orang kena sakit, kena musibah ni orang maki amon apa semua, rasa tak puas hati macam Andy sebut lah. Dia normal. Tapi bila habis kau nangis, kenapa? Dia kata masa aku sakit tu aku ingat Allah. Sebab itu aku tuturkan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bila dah sampai bawah, dah tak sakit, aku nangis sebab aku takut, aku lupa Allah. Sebab itu para penonton, sahabat Pagi Malaysia dan juga kita semualah, bila kita diuji, bila kita ditimpa apa-apa musibah, baik ekonomi ke, penyakit ke dan sebagainya, mind setting. Kalau kita mind setting orang Islam, Allah Taala sebut apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa lemah semangat. Jangan kamu rasa bersedih. Wa antumul a'laun. Kamu ni, kedudukan kamu ni paling tinggi. In kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar beriman. Maksudnya Andy, kalau Andy tanya macam tu, bila kita kata kat orang tu sabar, kalau dia benar-benar beriman, dia kena tarik nafas, dia kena fikir macam-macam. Nak fikir apa Ustaz? Abu Dhar Al-Ghafari kata, kamu jangan dari sudut harta benda, kekayaan ni, kamu jangan tengok orang paling kaya dengan kamu. Memang kamu akan rasa tak cukup. Tengok orang paling bawah pada kamu. Kita tengok laut. Laut memang menenangkan. Port Dickson tu tak pantai dia seronok. Tapi siapa tahu ada apa yang ada kat dalam? Kita tengok sungai, memang mengalir laju. Tapi berapa banyak batu juta yang menghalang daripada laluan sungai tersebut. Maka kesemuanya ada ujian, ada musibah masing-masing. Itu dia ya. Setiap hari kehidupan kita ni adalah sebab ujian. Orang kata setiap ada ujian tu ada kemanisan di hujungnya. Untuk kita, orang kata tu mengetahui, kalau kita tahu tentang maksud dan juga kelebihan kemanisan kita bersabar ni, apa sebenarnya yang ada di penghujungnya untuk kita yang kekal bersabar? Okey, kalau kita sebut sabar ni,
memang ianya bermula daripada kesakitan tadi kita kata sebab ujian. Sayyidina Umar bin Khattab dia kata apa? Bila mana Allah bagi kepada aku musibah, aku akan jadikan dia adalah nikmat musibah. Nikmat musibah ni aku dapat 4 benda. Kata Umar, aku dapat Allah Ta'ala bagi agama pada aku. Maksudnya kat sini, kita punya level agama ni tahap mana? Kalau setakat tahap semayang pun culas, apa semua kan. Macam mana kita nak cakap dia sabar? Macam mana kita nak cakap beriman dan sebagainya? Agama dia pun masih goyang-goyang lagi satu. Yang kedua, Allah Ta'ala akan uji seseorang itu mengikut kemampuan. Pandemik COVID ni, zaman dulu lagi telah lalu. 1918, 1920, 50 juta orang mati kerana influenza. Sayyidina Umar sendiri berhadapan dengan sahabat-sahabat Nabi yang mati disebabkan wabak di Jordan. Abu Ubaidah ibn Jarrah, Muaz bin Jabal. Ini sahabat-sahabat yang sehingga masjid ditutup, Masjidil Haram ditutup. Ini kena tengok balik sirah. Maka jangan kita rasa, panik lah. Sabar juga ni. Terima kasih Ustaz. Baik. Tadi kita berhenti, kita kata apa yang berlaku sekarang pandemik ini pernah berlaku pada zaman dahulu. Dan diambil tindakan oleh para sahabat sebagaimana yang kita buat juga ni, kuarantin, jaga penjarakan. Kalau dulu mereka cuci tangan dengan cuka. Kali ini kita cuci dengan sanitizer yang ada, basuh tangan kerap dan sebagainya. Maksudnya dari sudut pandemik ni, dunia pernah menghadapinya. Jadi kita perlu menghadapinya sebagaimana orang beriman. Tuan-tuan, perempuan, para penonton semua, kalau kata orang tu dibuang kerja, adakah kerja telah habis? Contoh di Malaysia ni, adakah kerja telah habis? Saya melihat masih ada lagi warga asing yang ambil tempat warga tempatan sepatutnya. Masih ada kerja. Yang penting jangan malas sahaja. Jangan tak buat apa. Ustaz boleh cakap macam tu. Biasa kita cakap, Ustaz bolehlah cakap macam tu. Kerana masjid dihadkan, kuliah dihad. Ustaz-ustaz pun susah ni nak bergerak ni. Jadi ramai yang menceburkan bidang perniagaan. Yang penting jangan rasa putus asa daripada rahmat Allah. Selagi kita masih bernafas ni, kita kena kerja. Kita kena buat sesuatu supaya mengelakkan musibah-musibah ini, insya-Allah. Ada yang meminta kita untuk sabar. Ada juga jawapan sabar ada tahapnya. Satu, ada ke tahap dalam bersabar? Kedua, bagaimana untuk kita istiqamah dalam bersabar? Kata-kata budak-budak baru nak up sekarang ni, sabar subuh, tak sabar masuk kubur. Kan? Sabar ulama bagi kepada 3. Pertama, sabar dalam ketaatan pada Allah. Nak semayang berat ni, kan? Nak angkat takbir Allahu Akbar. Tapi kalau dah biasa, dah mudah, rasa lazat, rasa setiap kali angkat takbir rasa seronok, dia jadi sedap. Satu. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Contoh, Islam ni dia bukan zalim. Contoh orang yang tak biasa daripada kecil pakai tudung. Kita tahu, tutup aurat tu wajib bagi orang Islam. Dalam Islam ada konsep nama dia tadarruj. Maksudnya berperingkat-peringkat, Andy dan juga Hani. Kalau orang tu nak berubah, nak jadi baik, jangan terus pakai telekong. Mungkin boleh fikirkan yang sikit-sikit dulu. Mungkin tudung periuk. Mungkin tudung mesin basuh ke apa. Kan? Dah proper sikit, lama-lama. Sebab tu masyarakat jangan menghukum. Jabatan netizen nak kena cakap yang baik-baik ke? Kan? Dia boleh wujud, tapi cakap yang baik-baik. Bagi semangat. Perubahan itu ada dalam Islam. Dan yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Yang mana ujian ini, bila mana dia manusia, package dia ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau dia tak diuji, maksudnya dia bukan manusia. Lembu, kambing semua tak apa. Esok dia tak masuk syurga, masuk neraka. Kita masuk syurga, masuk neraka. Jadi kat mana yang kita nak pilih, kerana itulah kita kena bersabar atas dunia ni. Okey, bersabarlah sebab itu memang sebahagian daripada kehidupan. Betul. Okey, cuma dalam kehidupan ni kita ni macam ada macam tadi lah tahap kesabaran, macam mana kita nak mengatasinya, dan masa yang sama ada yang melawan ni Ustaz. Ada yang macam dia kata, oh bukan salah saya. Kenapa saya nak kena mematuhi SOP dan sebagainya? Sebab saya bukan memulakannya contohnya. Dan dengan cara untuk dia melepaskan amarah adalah contohnya tidak mematuhi peraturan dan juga SOP yang telah pun digariskan, ataupun mungkin menyebarkan berita-berita yang palsu sebab nak meluahkan rasa sakit hatinya tu kan. Macam mana pula dengan karakter-karakter tu, sikap-sikap yang sebegini Ustaz? Okey, baik. Dalam Islam, dia bukan sekadar ada fiqh, dia ada juga usul fiqh. Maksudnya ada legal maxim. Kita tahu sesuatu yang tindakan daripada pihak kerajaan adalah disebabkan maslahah ramai orang. Kenapa ada lampu isyarat? Supaya orang boleh ikut peraturan. Kalau tak, semua orang langgar, siapa nak jalan, siapa nak kena aksiden. Kan? Jadi kerana itu diadakan macam itu. Jadi orang yang tak berpuas hati atas faktor diri sendiri, hati-hati.
takut dia ni sakit jiwa dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Orang yang kalau tak puas hati semua benda, sebenarnya dia ada masalah. Jadi kalau orang ni buat macam ni pun tak puas hati, buat macam tu tak puas hati, kita dengar biasa contoh ustaz-ustaz akan bagi kisah Luqman dengan anak dia dengan keldai. Kan? Naik dua orang atas tu orang kata zalim lah. Tak naik pun orang kata membazir lah. Seorang naik, anak naik pun orang kata ke bapak naik, anak tak naik pun orang kata semua tak kena. Semua tak kena. Jadi kita ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, memikirkan maslahah. Maksudnya fikirkan ramai orang, bukan fikirkan awak seorang. Jadi orang yang tak berpuas hati, sebar berita palsu dan sebagainya, alhamdulillah kita ada undang-undang. Kalau rasa tak terancam, rasa diugut ke apa, orang tu boleh buat report polis, boleh ambil tindakan. Kebanyakan kita ni diam dan memaafkan. Sebab tu makin menjadi-jadi dia. Jadi ambil satu tindakan, jangan kacau orang lain, sebab ini semua orang tengah ditimpa musibah, satu dunia tengah ditimpa musibah. Baik, saya Hani, Ustaz tiba-tiba teringat satu kata-kata dalam filem Ombak Rindu sebenarnya. Sebab kita bercakap tentang ikhlas dan sabar dan juga redha. Mak bunga ni. Bunga lah. Ada kata-kata dalam filem Ombak Rindu tu, redha itu ikhlas, pasrah itu menyerah. Bagaimana konsep redha dalam situasi kita menerima cabaran dan dugaan tatkala kesan daripada penularan COVID-19 ini, Ustaz? Okey. Redha ni satu perkataan yang susah untuk diterapkan. Sebutnya mudah kan, tapi untuk kita redha ni kena berlaku dulu ujian. Kita selami ujian tersebut dengan kesabaran dan menerima seadanya apa takdir qada dan qadar daripada Tuhan, maka itulah redha. Maksudnya Sayyidina Umar sebut tadi, dia dapat 4 perkara daripada nikmat musibah tadi, antaranya kemampuan, dan yang ketiga ialah redha. Redha. Macam mana nak redha, Ustaz? Sebab benda tu tak disukai kita. Kita tak suka benda tu jadi pada kita. Kerana kita tak suka, kita sabar. Kata Sayyidina Ali kepada dia nasihat apabila berlakunya kematian pada seseorang, dia kata, kalau kamu sabar dan redha, kamu akan dapat pahala. Kalau kamu tak sabar dan redha, kamu akan dapat dosa. Kan? Maksudnya apa? Dengan kita menerima apa Tuhan telah berikan kepada kita, sabar dan juga redha, maka hikmah dan juga pahalanya akan bertimpa-timpa pada kita. Kebaikan itu kadang-kadang kita kata, Ustaz, kalau kita boleh nampak kebaikan ni, semua orang kejar kebaikan. Kalau orang nampak kebaikan tu, dah penuh dah masjid-masjid sembahyang subuh. Kan? Tapi dengan adanya wabak ni dan sebagainya, banyak benda yang kita kena fikirkan. Maksudnya apa? Kekuatan jiwa. Jiwa kena kental, kena besar, sebagaimana yang dituntut dalam agama. Jadi itu dia. Banyak kita dah belajar hari ini sebenarnya. Tapi untuk kekal kita istiqamah untuk bersabar, tegur redha tu satu ujian besar juga untuk kita sebenarnya. Tapi apa yang perlu kita terapkan dalam minda? Kalau kiranya kita diuji, kita rasa kita dah cukup sabar ni, sampai tahap kita dah maksimum, kita rasa macam tak boleh nak pergi, nak keluar juga, nak marah. Apa yang menjadi peninding kita supaya kita tidak melakukan perkara yang bukan-bukan sehingga boleh memudaratkan diri dan juga orang lain di sekeliling kita? Kita tengok Nabi SAW sebut, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur man yukhalilahu. Agama satu orang ni bergantung kepada kawan dia. Siapa kawan dia? Kalau dalam nombor telefon Andy ni banyak girlfriend, mana banyak girlfriend lah tu kan. Kalau dalam telefon Andy ni banyak nama ustaz, kan. Maksudnya apa-apa rujuk ustaz-ustaz saya gini-gini. Maksudnya siapa dengan siapa dia berkawan. Ni. Kita nak penonton-penonton kita ni bila datangnya musibah macam ni, dia teringat balik kepada siapa dia perlu buat kebaikan. Pakcik-pakcik dia yang dah lama dia tak jumpa, dia tak telefon dan sebagainya, bila dah terputus macam ni, dia ambil satu tindakan-tindakan yang positif. Baik, kita kata macam ni, orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi, dia akan wangi. Kan? Jadi bila berlakunya macam ni sampai dia tak boleh nak pergi, cannot pergi lah, kena go orang kata kan, cannot go kan. Dia perlu cari kawan-kawan yang positif tadi. Kawan-kawan yang sentiasa saling berpesan-pesan, mengingat kat dia dan sebagainya, supaya dia ni tak duduk dalam kepompong masalah tu seorang-seorang. Maksudnya keliling dia ada kawan-kawan dia. Kawan-kawan yang baik akan menghasilkan kesan-kesan yang baik. Tadi Ustaz ada katakan bahawa redha itu bermaksud kita menerima qada dan qadar Allah SWT. Allah SWT, bagaimana untuk kita benar menerima qada dan qadar tapi tidak terhenti setakat itu? Kerana tidak baik juga untuk kita ditimpa masalah tapi mengepung diri kita dengan masalah itu berlama-lamaan. Bila kita terima qada dan qadar akan membuka
satu pintu untuk kita lakukan sesuatu mendepani masalah yang kita hadapi itu, Okay. Ustaz. Soalan Andy sangat praktikal. Kenapa saya kata praktikal? Baik, katakanlah tiba-tiba kita bawa kereta, tayar pancit, kita pun pergi tepi jalan. Apa keluar daripada mulut kita? Tak guna, maki hamun, kan? Semua benda lah. Apa lambat dah ni kan? Kita cakap maki hamun tu, tayar tu tak naik balik pun. Tak isi balik pun angin. Jadi kita keluar tu, astagfirullahalazim. Istighfar. Istighfar. Kita tengok. Doa, ya Allah, permudahkanlah urusan aku. Nak doa sebenarnya itu yang kita kata doa makan tu pun boleh. Kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dapat gaji baca doa makan pun boleh. Tapi jangan depan anak-anak. Kata itu doa makan bapa. Memang tapi untuk berkat. Sebab bila pendapatan kita berkat, Allah Taala mudahkan semua. Kereta tak rosak, tayar tak pancit dan sebagainya. Okey. Dah timpa musibah. Musibah dah berlaku. Kena hadapinya. Telefon, towing. Telefon, tow truck, tarik ataupun tunggu. Mungkin ada orang akan tolong, bantu dan sebagainya. Tengok alat-alat kat belakang kereta yang nak tukar tayar dan sebagainya. Jadi mulut ni tak perlu nak mencaci, maki hamun, apa ambil gambar selfie dulu. Tak guna, siapa baling paku. Kan? Tak pasal-pasal paku. Padahal tayar dia lama dah. Kan? Jadi hal ni kena fikir balik. Kalau kita menghadapinya dengan tenang, dengan apa yang Allah Ta'ala ajar, kita akan tenang. Kita akan berjaya. Qad aflahal mu'minun. Itu yang Allah Taala bagi tahu dalam Quran. Telah berjaya orang-orang yang beriman ni dengan sabar. InsyaAllah. Itu dia. Jadi kita harapkan kita semuanya akan jadi golongan seperti itu, sentiasa sabar, redha, dan yang paling penting mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Kita kena ikut peraturan sebab ini adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada P. Razi, pendakwah dan juga pengarah syariah kita bersama kita pada pagi ini, berkongsi satu topik dan juga diskusi yang sangat menarik untuk kita amalkan bersama. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk anda dan juga orang di sekeliling anda. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita sihat selalu. Terima kasih.